dan nombor bercampur. Dan macam mana untuk kita cari pecahan setara, macam mana untuk kita cari pecahan dalam bentuk termudah. Dan untuk tahun 5, murid-murid telah mempelajari tambah dan tolak pecahan. Okey, hari ini kita akan mempelajari darab dan bahagi pecahan. Okey, darab pecahan terbahagi kepada 3, iaitu pecahan wajar, pecahan tidak wajar dan juga nombor bercampur. Okey, untuk darab pecahan, kita akan mempelajari 3 bentuk darab pecahan. Yang pertama ialah darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Apa itu pecahan wajar? Cuba kita lihat di sini. Okey, pecahan wajar ini adalah contoh. Pecahan wajar darab pecahan wajar. Pecahan wajar bermaksud pengangka lebih kecil daripada penyebut. Yang mana satu pengangka? Pengangka ialah nombor yang berada di atas dan penyebut ialah nombor yang berada di bawah. Apa yang dikatakan pecahan wajar ialah nombor digit pengangka lebih kecil daripada penyebut. Contoh di sini ialah 2/5 darab dengan 5/9. Okey, ini yang dikatakan pecahan wajar darab pecahan wajar. Okey, seterusnya yang kedua ialah darab pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey, kita tengok contoh. Pecahan wajar 3/4 darab dengan nombor bercampur. Nombor bercampur bermaksud nombor bulat dan pecahan wajar. Dia gabung sekali, nombor bercampur dan nombor bulat dan pecahan wajar. Kita baca ialah 1/2. Ini adalah nombor bercampur. Okey. Yang ketiga ialah darab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey, contoh di sini 3/1/9 darab dengan 2/1/4. Ini adalah kedua-dua nombor ialah nombor bercampur. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Apa yang perlu kita lakukan apabila kita jumpa ataupun kita hendak menjawab soalan pecahan wajar dengan pecahan wajar? Yang pertama ialah darabkan pengangka dengan pengangka, dan yang kedua darabkan penyebut dengan penyebut, dan yang akhir sekali beri jawapan dalam bentuk termudah. Okey, jom kita lihat contoh. Ini adalah contoh yang pertama dengan menggunakan cara 1. Okey. 2/5 darab dengan 5/9. Ini adalah contoh pecahan wajar darab pecahan wajar. Okey. Okey, langkah yang kedua ialah pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Di sini 2 darab dengan 5 dan 5 darab dengan 9. So, kita akan dapat 10/45. Adakah ini jawapan yang terakhir? Tidak. Kita lihat di sini 10/45. Kita perlu permudahkan. Macam mana kita nak permudahkan? Kita mesti lihat nombor 10 dan 45 ada dalam sifir apa. Jika kita lihat di sini 10 dan 45 terdapat dalam sifir 5. Jadi kita perlu bahagi dengan 5. 10 bahagi dengan 5 dan di bawah mesti ikut 45 bahagi dengan 5. Baik. So, kita akan dapat jawapan 10 bahagi 5 sama dengan 2 dan 45 bahagi 5 sama dengan 9. Okey, ini adalah jawapan yang terakhir. Sehingga kita jumpa nombor yang tidak perlu dipermudahkan lagi, kita akan dapat jawapan yang terakhir. Baik, seterusnya ialah cara yang kedua. Masih soalan yang sama.
2/5 darab 5/9. Okey, 2/5 darab 5/9. Okey, ini adalah cara kita guna cara pemansuhan. Kita lihat di sini, kita mansuhkan secara silang. Ada nombor 5 di bawah ini dan 5 di atas. Kita boleh mansuhkan secara silang. Bagaimana untuk mansuhkan? Kita tengok 5 dan 5 boleh dibahagi, boleh dipermudahkan. 5 bahagi 5, 1. 5 bahagi 5, 1. So yang tinggal di sini ialah 2 darab 1 dan 1 darab 9. Okey, 2 darab 1, 2, 1 darab 9, 9. Jadi jawapan yang kita dapat ialah 2/9. Okey, seterusnya ialah pecahan wajar darab nombor bercampur. Okey, ini adalah yang kedua ya. Pecahan wajar darab dengan nombor bercampur. Baik. Langkah yang pertama ialah tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, darabkan pengangka dengan pengangka, kemudian darabkan penyebut dengan penyebut dan nyatakan jawapan dalam bentuk termudah. Ini pecahan wajar darab nombor bercampur. Baik, kita lihat contoh. 3/4 darab 1/2. Ini adalah pecahan wajar dan ini adalah nombor bercampur. Okey. Langkah pertama ialah tukarkan 1/2 kepada pecahan tak wajar dahulu. Mesti bila kita jumpa nombor bercampur, kita mesti tukarkan kepada pecahan tak wajar. Bagaimana untuk kita tukar? Okey. Cara menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar ialah kita mula dengan yang di bawah, 2, darab 1, 2 dan tambah dengan yang atas, 1. Jadikan nombor menjadi 3 dan persemula dengan nombor yang berada di bawah. So, jawapan di sini ialah 3/2. Okey, so kita kekalkan 3/4 darab dengan 3/2. Okey, so kita boleh darab terus. 3 darab 3, 9 dan 4 darab 2, 8. Okey, jika kita lihat di sini, 9/8 ialah pecahan tak wajar. Apabila kita perolehi jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu tukar atau nyatakan jawapan dalam nombor bercampur. Tukarkan semula 9/8 ni kepada nombor bercampur. Okey. So kita akan dapat 9 bahagi 8, kita akan dapat 1/8. Okey, yang ketiga ialah darab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey, dua-dua nombor bercampur. Langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, selalu murid lupa macam mana kita nak tukar. Selalu murid kalau di sekolah dia hafal darab tambah, darab tambah. Kita darab yang bawah, kita tambah yang atas. Murid akan ingat darab tambah. Kemudian murid akan perolehi nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Yang kedua ialah darab pengangka dengan pengangka. Pengangka ni ialah digit yang atas. Okey. Pengangka darab dengan pengangka dan penyebut darab dengan penyebut dan berikan jawapan dalam bentuk yang termudah. Okey, kita lihat contoh soalan. 3/1/9 darab 2/1/4. Kedua-dua ini ialah nombor bercampur. Langkah yang pertama,
kita tukarkan 31/9 dan 21/4 kepada pecahan tak wajar dahulu. Dua-dua kena tukar. Okey? Dua-dua kita kena tukar. Macam mana cara nak tukar? 9 darab 3. Kita mula dengan yang bawah ni. 9 darab 3, 27. Kemudian kita tambah dengan 1. Sama juga yang di sebelah ni. 4 darab dengan 2, 8. Tambah dengan 1, 9. 9/4. So, jawapan di sini 9 darab 3, 27. Tambah 1, 28. Per dengan 9. Kemudian kita darab. 4 darab 2, 8. Tambah 1, 9. 9/4. Okey, kita dah dapat jawapan macam ni. Kita dah dapat jalan penyelesaian macam ni. Apa yang seterusnya? Adakah kita nak darab 28 darab dengan 9? Kita nampak kat sini. Nombor ni agak besar, 28 darab 9. Kat bawah ni kita ada 9 dan 4. Jadi kita gunakan cara pemansuhan secara silang. 9 dan 9 kita boleh gunakan cara pemansuhan. 9 bahagi 9, 1 dan 9 bahagi 9, 1. Kita boleh potong. So, apa yang tinggal di sini ialah 28 darab dengan 1 dan per dengan 1 darab dengan 4. So, kita dapat jawapan di sini 28/4. Okey, ini pecahan apa? Adakah ini pecahan wajar? Tidak. Ini adalah pecahan tidak wajar. Apabila pecahan nombor di atas lebih besar, ini adalah pecahan tidak wajar. Kita tak boleh tinggalkan jawapan terakhir kita dalam bentuk pecahan tidak wajar. Okey, kita perlu tukar kepada nombor bercampur. Bagaimana? 28 bahagi dengan 4. So, murid buatlah 28 bahagi dengan 4. Jika murid dapat congak, boleh bagi jawapan terus. Jika tak pandai congak, boleh buat jalan pengiraan bahagi. 28 bahagi 4 sama dengan 7. So, kita dapat jawapan yang terakhir ialah 7. Okey. So, seterusnya. Okey. Cuba anak-anak di rumah selesaikan. Cuba selesaikan soalan ini. A. 5/6 darab dengan 2/3. B. 1/6 darab dengan 1/6 darab dengan 1/4. Dan C. 3/1/7 darab dengan 2/1/3. Okey, jika kita lihat A ialah pecahan wajar darab pecahan wajar. B. Pecahan wajar darab dengan nombor bercampur. Dan C. Nombor bercampur darab dengan nombor bercampur. Okey, cuba anak-anak cuba selesaikan. Jika kita lihat soalan A tiada digit yang boleh kita permudahkan ataupun kita perkecilkan. Okey. Soalan B kita mesti tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan soalan C kita mesti tukar pecahan tak wajar kepada pecahan kita tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Dua-dua sekali kena tukar.
Okey, jom kita lihat jawapan. Apakah jawapan A? A ialah 5/9. B 5/24 dan C ialah 7/1/3. Okey, adakah anak-anak dapat jawapan ini? Baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada bahagi pecahan. Okey. Bahagi pecahan. Okey. Bahagi pecahan terdapat ada empat bahagian untuk bahagi pecahan. Bahagi pecahan wajar. Yang pertama ialah bahagi pecahan wajar dengan nombor bulat. Okey. Yang kedua ialah bahagi pecahan wajar dengan pecahan wajar. Yang ketiga ialah bahagi nombor bercampur dengan nombor bulat. Dan yang terakhir ialah bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar. Caranya lebih kurang sama dengan darab. Cuma operasi yang digunakan operasi bahagi. Okey. Okey, jom kita lihat contoh yang pertama. Bahagi pecahan wajar dengan nombor bulat. 3/10 ialah pecahan wajar. Bahagi dengan 9. 9 ialah nombor bulat. Apa yang murid-murid tahu kat sini? Nombor bulat. Bagaimana untuk kita tukarkan nombor bulat kepada nombor pecahan? Bagaimana? Nombor bulat ditulis dalam nombor pecahan mesti ditambah per 1. Kita tambahkan per 1. 9 ialah 9/1. Okey, ditulis macam ni. Okey, seterusnya kita dapat 3/10 bahagi 9/1. Okey. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Apa yang perlu kita buat ialah tukarkan bahagi kepada darab. Bahagi ini kita akan tukar kepada darab. Okey, kemudian salingkan 9/1. Maksudnya 9/1 ni kita kena tukar, kita kena songsangkan, tukar kedudukan. Nombor 9, digit 9 ke bawah dan digit 1 ke atas. Kenapa? Apabila bahagi ditukar kepada darab, nombor pecahan yang di sebelah kanan kita mesti songsangkan. Okey, cuba lihat di sini. 3/10 kekal, bahagi tukar kepada darab dan 9/1 kita tukar kedudukan, iaitu 1 naik ke atas dan 9 turun ke bawah. So sekarang apa yang berlaku? Apa yang anak-anak lihat di sini ialah apa yang kita nampak di sini, 3/10 darab dengan 1/9. Dia menjadi satu ayat matematik darab. Okey, so bila darab kita buat macam biasa, macam yang kita belajar tadi, pengangka darab dengan pengangka dan penyebut darab dengan penyebut. Okey. So 3 darab dengan 1. Okey, ini dia kita gunakan kaedah pemansuhan. 3 dan 9 secara silang. 3 dan 9 boleh dipermudahkan, boleh diperkecilkan. 3 dan 9. 3 darab 3, 1 dan 3 darab 3, 9. So,
Apa yang tinggal di sini ialah 1 darab dengan 1, 1 dan 10 darab dengan 3. Okey, so kita dapat 1/30. Ini yang dikatakan jawapan dalam bentuk termudah. Kita tak boleh perkecilkan lagi, kita tak boleh pemudahkan lagi 1/30 ni. Okey, ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, seterusnya yang kedua ialah bahagi pecahan wajar dengan pecahan wajar. Pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, ini senang saja, kita tak perlu tukar. Kita tak perlu tukar kepada pecahan tak wajar. 3/4 bahagi 6/7. Apa yang kita perlu buat yang pertama ialah tukarkan bahagi kepada darab. Okey, tukarkan bahagi kepada darab dan kita songsangkan 6/7 kepada 7/6. Okey, kita lihat di sini, kekalkan 3/4, bahagi ditukar kepada darab dan 6/7 disongsangkan, ditukar kedudukan. 6 pergi ke bawah dan 7 pergi ke atas. So sekarang kita darab macam biasa, pengangka darab pengangka, penyebut darab dengan penyebut. 3 darab 7, 21. 4 darab 6, 24. Okey, cuba kita lihat adakah ini jawapan yang terakhir. Ada tak di dalam mana-mana sifir 21 dan 24 dalam apa-apa sifir? Okey. 21 dan 24 terdapat dalam sifir 3. So, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bahagi dengan 3. Dua-dua, atas dan bawah. 21 bahagi 3 dan 24 bahagi 3. Okey? Ataupun kita gunakan cara pemansuhan. Okey, masih gunakan sifir 3. 7 darab 3, 21 dan 8 darab 3, 24. Okey, jawapan yang terakhir ialah 7/8. Jika anak-anak lihat dalam tajuk ini, apa yang perlu anak-anak kuasai sebenarnya? Apa yang perlu anak-anak kuasai? Kita perlu kuasai sifir. Kalau anak-anak tidak menguasai sifir, dia akan jadi lambat dan tak sempat menjawab soalan. Sifir perlu dikuasai sepenuhnya. Okey, sepenuhnya. Anak-anak tahun 6 mesti kuasai sifir sepenuhnya. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Seterusnya ialah bahagi nombor bercampur dengan nombor bulat. Sama juga macam tadi. Setiap nombor bercampur kita mesti tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, nombor bercampur mesti tukar kepada pecahan tak wajar. 6 ialah nombor bulat. Nombor bulat mesti ditukar kepada nombor pecahan dengan menambah per 1. Okey, lihat di sini 6 sama dengan 6/1. Ini adalah nombor pecahan bagi nombor bulat 6. Okey, seterusnya ialah 5 darab 1, 5 tambah 3, 8. So, 8/5 bahagi 6 ditukar kepada nombor bulat 6 ditukar kepada nombor pecahan menjadi 6/1. So, seterusnya ialah tukarkan bahagi kepada darab. Okey, tukarkan bahagi kepada darab. Kemudian
tukarkan kedudukan 6/1 kepada 1/6. Okey, lihat di sini 8/5 kita kekalkan kedudukan, kemudian kita tukar bahagi kepada darab, dan apabila simbol bertukar, kedudukan pecahan di sebelah kanan mesti ditukarkan kedudukan. 6/1 menjadi 1/6, di mana 1 naik ke atas dan 6 turun ke bawah. So, bila dah dapat macam ni, kita boleh darab. Macam mana nak darab? Pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. 8 darab dengan 1, 8, dan 5 darab 6, 30. Adakah ini jawapan yang terakhir? Okey. 8 dan 30. 8 dan 30 kita boleh permudahkan dengan sifar 2. Okey, kita permudahkan. 8 bahagi 2, 4, dan 30 bahagi 2, 15. Okey, di sini kita boleh permudahkan dengan sifar 2. So, jawapan yang terakhir ialah 4/15. Okey, seterusnya kita lihat bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar. Okey, bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar. Sama juga. Kita tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. 5 darab 3, 15. Tambah dengan 1, jadi 16/5. Okey. Okey. Bahagi kita tukar kepada darab. Kemudian pecahan 3/4 disongsangkan. Okey. Okey, 16/5 bahagi ditukar kepada darab dan 3/4 ditukarkan kedudukan. 4/3. Okey. So, sekarang kita darab 16 darab dengan 4 per dengan 5 darab dengan 3. Okey, 64/15. Jadi, 64/15 ini adalah pecahan tidak wajar. Jadi, nyatakan jawapan kamu dalam bentuk nombor bercampur. Okey. So, 64 bahagi dengan 15, kita akan dapat 4/15. Okey. Ini adalah bentuk nombor bercampur. 4/15 tidak boleh dipermudahkan lagi. Jadi, kita tinggalkan jawapan macam ni sahaja. Boleh? Okey, ini adalah darab pecahan dan bahagi pecahan. Okey, jom kita lihat contoh-contoh soalan. Okey. Sundra membeli 1/4/5 kilogram biskut. Dia memberi 1/3 daripada biskut itu kepada kawan-kawannya. Okey, 1/3. Kat sini, anak-anak kena faham dan kena jelas. 1/3 daripada biskut itu. Bukan 1/3 kilogram. Dia tak ada tulis kat sini kilogram. Selalu anak-anak keliru, dia buat 1/3 kilogram bermaksud 1/3 darab dengan 1000.
Okey, kat sini dia kata 1/3 daripada biskut itu. Maksudnya daripada 1/4/5 kilogram biskut. Okey, hitung jisim dalam kilogram biskut yang diberi kepada kawannya. Okey, so apabila ada perkataan daripada ini, kita tahu operasi yang terlibat ialah operasi darab. Okey. So, penyelesaian kita gunakan kaedah Polya seperti dalam buku teks. Bagaimana untuk kita cari maklumat dalam penyataan yang diberi. Okey. Cuba lihat di sini. Diberi. Apa yang diberi? Jisim biskut, iaitu 1/4/5 kilogram. Okey. Yang kedua, beri kepada kawan 1/3 daripada biskut. Ini adalah maklumat yang diberi. Okey, 1/3 daripada. Okey. Apa yang dicari? Apa yang soalan minta? Hitung jisim dalam kilogram biskut yang diberi kepada kawannya. Okey, dicari jisim. Jisim ialah berat berat biskut. Jisim adalah berat jisim biskut yang diberi. So, kat sini kita gunakan operasi darab. Bagaimana kita dapat tahu operasi yang terlibat adalah darab? Dari perkataan daripada. Okey, daripada menunjukkan operasi darab. Baik. Okey, cara menyelesaikan ialah 1/4/5 kilogram darab dengan 1/3. Okey. 1/4/5 ialah nombor bercampur. Jadi kita tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. 5 darab 1, 5 tambah 4, 9/5 darab dengan 1/3. Ini kita darab terus. Okey. So 9 darab 1, 9 dan 5 darab 3, 15. Okey. Ataupun cara yang kedua ialah kita guna darab silang, iaitu kita masukkan secara silang 9 dan 3. Okey, ada dalam sifir 3, jadi kita gunakan sifir 3. 9 bahagi 3, 9. 3 bahagi 3, 1. Jadi jawapan yang tinggal ialah 3 darab 1, 3. 5 darab 1, 5. Okey. So, ini jawapan yang perlu ditulis mengikut kehendak soalan. Berapa hitung jisim dalam kilogram biskut yang diberi kepada kawannya. So, jawapan yang terakhir yang perlu ditulis ialah 3/5 kilogram biskut diberi kepada kawannya. Okey. Baik, seterusnya ialah soalan seterusnya. Sofia membuat 1/2 liter jus oren. Okey. Dia menuangkannya ke dalam beberapa biji botol yang isi padunya 1/2 liter sebotol. Okey. Jika kita lihat di sini, maklumat yang diberi. Apa yang diberi? Ada dua maklumat yang diberi. Satu ialah 1/2 liter jus oren. Okey. Yang kedua ialah 1/2 liter sebotol. Okey. Sebotol. Jadi kita lihat kepada soalan A. Berapakah bilangan botol yang digunakan untuk mengisi kesemua jus tersebut? Okey, dia tanya berapa bilangan botol. Daripada maklumat yang kita dapat,
dia menuangkan ke dalam beberapa biji botol. Dia tuang. Jadi kita tak tahu berapa botol. Tetapi dia bagi tahu di sini, soalan beritahu 1/2 liter sebotol. Okey, dia dah bagi tahu sebotol 1/2 liter. Jadi kita dah tahu di sini operasi bahagi yang perlu kita lakukan. Cuba tengok penyelesaian. 7 1/2 liter bahagi dengan 1/2 liter. 1/2 liter. Okey. So, 7 1/2 ialah nombor bercampur. Tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey. 2 darab 7, 14. Tambah 1, 15. So, 15/2 bahagi ditukar kepada darab. Okey. Dan 1/2 disongsangkan, ditukarkan kedudukan menjadi 2/1. So, di sini kita boleh melakukan operasi darab. 15 darab dengan 2 dan 2 darab dengan 1. Okey. Kita dapat jawapan di sini 15 botol. Alright. Seterusnya soalan B. Berapakah isi padu jus oren dalam 5 botol? Maklumat yang kita ketahui sedia ada tadi, 1/2 liter sebotol. Sebotol ada 1/2 liter. Soalan minta isi padu jus oren 5 botol. So kita lihat di sini. 1 botol 1/2 liter, 1/2 liter, 1/2 liter, 1/2 liter dan 1/2 liter. Ada 5 botol di sini. Jika melalui gambar rajah yang anda lihat, untuk cari bilangan semua isi padu jus oren dalam ke-5 botol ini, apa yang perlu kita lakukan? Daripada 1, untuk cari banyak, kita perlu lakukan operasi darab. Okey, perlu lakukan operasi darab. Boleh juga kita nak buat penambahan berulang. Okey, penambahan berulang sama dengan operasi darab, iaitu 1/2 liter tambah 1/2 liter tambah 1/2 liter tambah 1/2 liter dan tambah 1/2 liter. Tapi kalau tambah dia akan jadi panjang. Tapi tak salah jika anak-anak buat operasi tambah. Okey, di sini kita buat 1/2 darab dengan 5 botol. Okey, 5 ialah nombor bulat. Kita tukar kepada nombor pecahan iaitu 5/1. Sekarang 1/2 darab dengan 5/1. Okey, 1 darab 5, 5. 2 darab 1, 2. So, 5/2. Ini adalah pecahan tidak wajar. Apabila digit di atas lebih besar daripada digit di bawah, pengangka lebih besar daripada penyebut, ini adalah pecahan tidak wajar. Kamu tidak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Apa yang perlu dibuat ialah tukarkan dalam bentuk nombor bercampur, iaitu 5/2 dan kamu akan dapat 1/2 liter. Ini adalah jawapan yang terakhir. Jangan lupa letak unit. Okey, jangan lupa letak unit. Okey, seterusnya. Okey. Puan Zura membahagikan 7/8 bahagian kuih seri muka dengan sama banyak ke dalam 7 bekas. Okey. Daripada penyataan ini,
kita dah tahu dah operasi apa yang kita nak buat. Sebab dia dah terus bagi tahu. Iaitu, dia kata membahagikan. Mestilah operasi bahagi kan. Okey, yang kedua ialah kata kunci di sini ialah sama banyak. Ini juga kata kunci yang menunjukkan operasi bahagi. Okey, ini adalah soalan direct. Okey, soalan yang tak perlu awak boleh buat terus. Okey, 7/8 bahagi 7. Okey, kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Berapakah bahagian kuih itu yang ada dalam setiap bekas? Bila ada perkataan setiap, ini adalah salah satu kunci juga. Setiap. Ini juga menunjukkan operasi bahagi. Okey, dia tanya setiap bekas. Okey, 7/8 darab bahagi dengan 7. 7 ialah nombor bulat. Macam biasa, kita tukar kepada nombor pecahan. Jadi 7/8 bahagi 7/1. Kita tak mau. Kita tak nak operasi bahagi ni. Okey? Kita tukar kepada darab. So 7/8 kekal. 7/8 bahagi tukar kepada darab. Dan apa yang berlaku 7/1, kita tukarkan kedudukan. Okey? 1 ke atas dan 7 ke bawah. So sekarang kita boleh darab. 7 darab 1, 7 dan 8 darab 7, 56. Okey, 7 dan 7 kita boleh darab silang. Kita boleh permudahkan 7 dan 7. Okey, so dia akan jadi 1/8. Okey, baik. Seterusnya, soalan B. Soalan B. Hitung bahagian kuih dalam 3 buah bekas. Okey, tadi kita dah dapat jawapan. Okey, jika awak salah jawapan A, sebab soalan A dan soalan B adalah soalan berkaitan. Okey? Soalan B tanya hitung bahagian kuih dalam 3 buah bekas. Jadi kita kena tahu satu bekas ada berapa. Kan? Jadi awak mesti betul soalan A. Soalan A menunjukkan jawapan untuk setiap bekas, bahagian kuih untuk setiap bekas. Jadi untuk menjawab soalan B, awak mesti betul jawapan A. Okey? So kita dapat di sini jawapan A tadi, bahagian kuih setiap bekas ialah 1/8. Jadi soalan B, hitung bahagian kuih dalam 3 buah bekas. Jadi satu bekas 1/8, satu bekas 1/8 dan satu bekas 1/8. Untuk dapatkan jumlah semua ni, daripada 1 untuk dapatkan 3 bekas, operasi yang terlibat ialah operasi darab. Boleh juga kita menggunakan penambahan berulang. Okey? Dua-dua cara awak boleh gunakan. Okey. So kat sini 1/8 darab dengan 3. So 3 ialah nombor bulat. Tukar kepada nombor pecahan iaitu 3/1. Jadi 1/8 darab 3/1. So jawapan yang terakhir ialah 3/8. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Adlina mempunyai 1/2 cawan gula halus. Okey. Dia menaburkan 1/3 daripada gula halus itu ke atas biskut coklat dan selebihnya ke atas biskut strawberry. Berapa cawankah gula halus yang ditaburkan ke atas biskut coklatnya? Okey.
Okey, dia kata 1/3 daripada gula halus itu ditabur ke atas biskut coklat. Maksudnya 1/3 daripada 1/2 gula halus. Okey, daripada ini adalah kata kunci untuk operasi darab. Daripada apa? Daripada gula halus. Okey, daripada jumlah gula halus iaitu 1/2. Okey, so kita tengok di sini, soalan tanya gula halus yang ditaburkan ke atas biskut coklat. So, kita fokus kepada 1/3. 1/3 untuk biskut coklat. Jadi, 1/2 darab 1/3. Boleh juga ditulis 1/3 darab dengan 1/2. Okey. So, nombor bercampur ini kita tukar kepada pecahan tidak wajar. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5, 5/2. Darab dengan 1/3. Jadi, 5 darab 1, 5. 2 darab 3, 6. Okey, jawapan yang kita perolehi ialah 5/6 cawan untuk gula yang ditabur ke atas biskut coklat. Okey. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja untuk kita punya perkongsian hari ini mengenai pecahan, iaitu bahagi pecahan dan darab pecahan. Cikgu harap anak-anak dapat membuat sedikit latihan di rumah. Dalam buku teks pun banyak. Boleh tengok dalam buku teks tajuk pecahan untuk bahagi dan darab pecahan pada muka surat 23 hingga 31. Dan penyelesaian masalah sehingga muka surat 38. Anak-anak boleh buat semua latihan dalam buku teks dan cuba ulang kaji dan cuba belajar daripada contoh-contoh yang diberi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa untuk subjek matematik. InsyaAllah. Okey, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih juga kepada semua frontliners. Hapuskan COVID-19. Duduk di rumah. #Perlis mengaji. Assalamualaikum.